Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada murid-murid semua. Bertemu lagi dengan Ustazah Siti Rafidah untuk mata pelajaran Tauhid. Sebelum ni kita dah mempelajari daripada pelajaran pertama hingga pelajaran yang keempat. Pelajaran yang pertama dimulakan dengan iman dan Islam. Iman, tajuk kedua Islam, tajuk keempat sehingga tajuk keempat minggu lepas, 2 minggu sebelum ini, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Dan hari ini kita akan masuk ke tajuk yang seterusnya, tajuk yang baru, iaitu pelajaran kelima, tajuk makrifat. Okay, apa itu makrifat? Okay, makrifat dalam bahasa Melayunya ialah mengenal. Okay, makrifat ni ialah bahasa Arab, makrifah, dan diterjemahkan kepada bahasa Melayu menjadi mengenal. Jadi untuk unit ini, untuk pelajaran yang kelima ini, murid perlu memahami apa itu erti makrifah dan membaca dalil naqli, akli berkaitan makrifah, dan juga menghafaz dalil naqli tersebut. Makrifah, kita kena makrifatullah, iaitu mengenal Allah. Okay, pertama sekali, sebagai manusia yang hidup di atas muka bumi ini, tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan ada kuasa yang paling agung menjadikan kita, iaitu Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai Allah adalah Tuhan yang paling agung, adalah satu-satunya Tuhan, tiada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Perlu dan wajib dikenal, iaitu kita wajib makrifatullah, mengenal Allah. Tengok dulu muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 29, buku teks Tauhid tahun 1. Okey, murid-murid dah tahu apa maksud makrifah ataupun makrifat, iaitu maksudnya ialah mengenal. Kita tengok pula dalil akli, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam yang luas terbentang, tersusun rapi dan tiada perlanggaran di antara satu sama lain. Ini menunjukkan adanya pencipta dan pentadbir yang maha berkuasa. Kalau murid-murid semua lihat ya, apabila murid-murid bangun pagi, siapa yang mentakdirkan murid boleh bangun pagi? Buka biji mata, menarik nafas, kita meregangkan badan dan sebagainya, boleh meletakkan kaki di bawah katil kemudian berdiri. Dengan kuasa siapa? Tak bukan adalah dengan kuasa Allah SWT. Bila murid-murid keluar daripada bilik, keluar daripada rumah, nampak alam yang sangat terbentang luas. Nampak langit, nampak pokok-pokok, nampak kucing, nampak kereta lalu lalang dan sebagainya. Dengan kuasa siapa? Kuasa Allah SWT. Allah SWT yang telah menjadikan alam ini untuk manusia dan makhluk-makhluk lain duduk di dalamnya sama rata, mengharmonikan diri. Allah tak menyuruh kita untuk berperang sama sendiri, tak suruh cari gaduh, tak suruh cari masalah. Tapi bagaimana kita sebagai manusia bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi sebab itulah kita tahu kita tak berkuasa untuk menjadikan alam ini. Kita tahu ada kuasa yang lebih besar daripada kita yang menjadikan keseluruhan alam ini. Kalau murid-murid tengok, kita boleh buat pokok ke? Siapa kat sini boleh buat pokok? Angkat tangan. Ustazah yakin tak ada siapa pun yang boleh membuat pokok. Ada yang boleh buat matahari? Boleh terbitkan matahari ketika waktu malam ke? Tak ada kan? Yang ada cumalah Allah SWT. Sebab Allah ni lah Tuhan. Jadi dia berkuasa, dia berhak untuk melakukan segala-galanya mengikut kehendaknya. Kita sebagai manusia pun dijadikan oleh Allah tidak mempunyai kuasa tersebut. Malahan kita ditakbir oleh Allah SWT. Dan tengok pula muka surat 30. Ya, muka surat 30 pula adalah dalil naqli. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalil naqli ini daripada surah Muhammad ayat yang ke-19. Maksudnya ialah
Oleh itu, maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu, wahai Muhammad, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Allah dah state, Allah dah tunjukkan, dah beritahu kepada kita bahawasanya Allah Tuhan yang Maha Berkuasa di dalam Al-Quran, kitab yang telah dianugerahkan sebagai mukjizat kepada Yang Mulia Habibullah Rasulullah SAW. Kitab Al-Quran tersebutlah menceritakan mengenai keagungan Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah, ketinggian Allah SWT. Jadi kita sebagai manusia tahu Allah lah yang Maha Agung. Kita wajib mengenal Allah itu, dialah yang Maha Agung, dialah yang Maha Besar, dialah yang Maha Tinggi, dialah Maha Kaya, dialah Maha Pengasih, dialah Maha Penyayang. Semuanya kita ni hidup dengan kasih sayang Dia. Allah berikan kita kehidupan yang baik, walaupun nampak macam tak puas hati, kita kurang, mungkin tak dapat mainan ke seperti orang lain, tak sekaya orang lain, tapi kita bersyukur sebab Allah bagi kita rezeki yang memadai untuk kita. Tak pernah lagi dalam hidup sekali kita tak pernah makan walaupun sehari. InsyaAllah setiap hari ada je makanan, tak pernah putus. Walaupun kata kita miskin macam mana pun, kita masih dapat makan. Sedangkan ada yang Allah dah takdirkan untuk orang tersebut yang makanan pun tak ada. Nak jumpa makanan 2-3 hari pun susah. Makan rumput dan sebagainya, makan batu. Kita sebagai manusia, lagi-lagi orang Islam, orang Melayu yang hidup di Malaysia ini, sepatutnya bersyukur pada Allah SWT. Dan tidak mencari masalah yang bukan-bukan. Kalau contohnya awak mencari masalah seperti hutang duit dengan kawan ke, itu memang mencari masalah lah. Sebab kita nak puaskan juga kehendak kita, sedangkan Allah tu dah bagi apa yang kita wajib ada, tapi Allah tak bagi apa yang kita nak. Tapi sekurang-kurangnya kita kena berdoa kepada Allah supaya Allah memurahkan rezeki kita. Okey. Untuk kali ini itu sahaja dahulu. Kita cuma wajib mengetahui, kita cuma wajib mengenal Allah itu, ma'rifatullah, mengenal Allah. Allah itu adalah Tuhan kita, Tuhan yang menguasai dan menjadikan keseluruhan alam semesta dan sebagainya. Jadi janganlah kita mempertikaikan setiap perkara yang telah Allah berikan ataupun telah Allah sediakan untuk kita. Walaupun kadang-kadang perkara tersebut kita rasa seperti tak bersesuaian dengan kita, tapi sebenarnya Allah tahu kapasiti kita, Allah tahu kita bagaimana, mampu atau tidak kita melakukan menjalani perkara tersebut. Allah tak akan membebani kita dengan ujian yang kita tidak mampu. Sekiranya kita rasa seperti tak mampu untuk hadapi perkara tersebut, rasa macam tak kuat, tapi sebenarnya kita kuat, kita mampu hadapi. Sebab tu Allah bagi ujian tersebut mengikut kapasiti seseorang. Dia tak bagi pada orang yang tak tepat. Orang tersebut mesti mampu untuk hadapi ujian tersebut. Jadi murid-murid, Ustazah harap murid-murid dapat mempraktikkan dalam kehidupan seharian, solat untuk memuji Allah dan tidak melawan cakap mak ayah, patuh kepada arahan guru, ibu bapa dan sebagainya. Sebab apa? Kita nak hidup ni nak mendapatkan keredaan daripada Allah SWT. Allah tu Tuhan kita, Dia sahaja yang berhak menakluki kita. Jadi biarlah Allah sahaja yang menentukan apa yang terbaik buat kita. Janganlah kita memandai-mandai untuk melakukan sesuatu perkara yang tidak disukai oleh Allah dan luar daripada batasan dan kemampuan kita sebagai seorang manusia. Buatlah sesuatu itu bersesuaian. Maksudnya janganlah buat perkara yang tak sesuai dengan kita. Contoh bagi budak kecil, bagi murid yang masih kanak-kanak, kalau kena tidur pukul 10, tidurlah pukul 10. Janganlah menjadi seperti orang dewasa, tak tidur, main game sampai pukul 2 pagi, 3 pagi. Itu tak mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Itu saja untuk video kali ini, video penerangan kali ini. Ustazah harap murid-murid dapat menghabiskan dan memahami tajuk yang baru sahaja Ustazah terangkan ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.